Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid? Diharapnya semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan sebelum kita mulakan pelajaran juga, mari sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat itu tadi kita dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita dipermudahkan dalam menuntut ilmu. Baiklah murid-murid semua, pada kali ini kita akan mempelajari bab ibadah yang bertajuk bersuci daripada hadas. Dal, sa, hadas. Bukannya hadis. Okey. Baiklah, diharapkan murid dapat tumpukan perhatian dan mengambil berat tajuk kita pada hari ini kerana dia berkaitan dengan kesempurnaan ibadah kita seharian. Baiklah murid-murid, untuk pelajaran kita pada hari ini, apakah yang perlu murid tahu dan capai adalah yang pertama, apakah maksud hadas dan juga pembahagian hadas. Dan yang kedua, apakah hukum bersuci daripada hadas. Dan yang ketiga, apakah perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar. Yang keempat, apakah perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Dan yang kelima, apakah kaedah ataupun cara-cara bersuci daripada hadas besar. Baiklah murid, perkara pertama yang murid-murid perlu ketahui adalah apakah maksud hadas. Apa maksud hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi, iaitu hadas kecil ataupun hadas besar yang ada pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contohnya, sekiranya kita ingin solat tetapi sebelum itu kita telah buang air kecil ataupun air besar, apakah perkara yang perlu kita lakukan supaya kita dapat melakukan solat dengan sah? Ya, kita perlu mengambil wuduk. Begitu juga dengan menyentuh Al-Quran dan juga tawaf. Kita perlu mengambil wuduk sekiranya kita telah buang air kecil ataupun air besar ataupun kita berhadas besar. Seterusnya murid-murid, hadas terbahagi kepada dua, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil ini ialah seperti buang air kecil ataupun buang air besar ataupun keluar daripada salah satu kemaluan kita, kubul ataupun dubur. Cara bersuci daripada hadas kecil ini ialah kita hanya perlu mengambil wuduk sahaja. Baiklah, manakala hadas besar pula, terdapat 6 perkara yang menyebabkan hadas besar, iaitu yang pertama, keluar mani, kedua, haid, ketiga, wiladah, keempat, nifas, kelima, mati dan yang keenam, bersetubuh. Baik, cara bersuci daripada hadas besar ini ialah kita perlu mandi wajib. Seterusnya murid-murid, apakah hukum bersuci daripada hadas? Siapa tahu? Ya, betul. Hukum bersuci daripada hadas adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu.
daripada suratul Maidah yang bermaksud sekiranya kamu berjunub maka bersucilah. Baiklah murid, ketika kita berhadas besar, ada perkara-perkara yang dilarang untuk kita lakukannya. Antaranya solat 5 waktu sehari semalam dan juga solat sunat, membaca Al-Quran dan juga memegang Al-Quran, tawaf dan juga berada di dalam masjid. Sekiranya kita berhadas besar, kita tidak dibenarkan untuk lakukan perkara tersebut melainkan setelah kita bersuci dengan mandi wajib. Baiklah murid-murid, mari kita pelajari pula apakah kaedah ataupun cara-cara bersuci daripada hadas besar. Okey, terdapat 9 perkara sama ada wajib ataupun sunat. Okey, yang pertama, wajib kita menghilangkan najis terlebih dahulu yang terdapat pada anggota badan kita. Okey, yang kedua, sunat kita mulakan dengan membaca basmalah kemudian diikuti dengan doa. Apakah doanya? Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Okey, ulang lagi sekali. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Baik, yang ketiga, sunat untuk kita membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan juga najis. Yang kelima, sunat untuk kita mengambil wuduk dahulu ketika mandi wajib. Okey, yang keenam, membasuh keseluruhan rambut yang terdapat di kepala dan juga di telinga. Okey, yang ketujuh, menjirus air ke seluruh badan bermula daripada sebelah kanan kerana dia merupakan sunnah Nabi. Baik, yang ke-8, menggosok bahagian sulit dan juga lipatan. Dan yang terakhir, membasuh kaki. Baik, kesimpulannya apa murid? Mandi wajib ini adalah kita membasuh ataupun menjirus air daripada rambut, daripada kepala sehinggalah hujung kaki. Maknanya keseluruhan badan kita perlu basuh dengan disertai dengan niat mandi wajib. Baiklah murid-murid, selepas ni murid-murid boleh buka buku teks muka surat 80 hingga 83 sebagai rujukan dan juga ulang kaji. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum.